Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Selepas selesai pilihan raya negeri 6 negeri pada Sabtu lalu, kerajaan terus bekerja dan kenyataan terbaru dari pejabat Perdana Menteri apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melayani ketibaan pelabur-pelabur dari luar negara di peringkat antarabangsa dan begitu tersohor dengan sumbangan mereka kepada berbagai industri, sama ada di peringkat industri teknologi dan juga industri berasaskan pelaburan. Jadi antara yang menemui Perdana Menteri pada Isnin lalu dari Facebook dan juga Ketua Pegawai Eksekutif B Capital, pengasas WM Partners Alejandro Winston dan juga pengasas European Venture Funds Peter Kadas, dan ini memberi satu isyarat bahawa kerajaan bersedia mendengar apa kemahuan para pelabur dan juga para kapten industri, dan mereka menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan ini dan juga melihat kestabilan yang ada, prospek ekonomi negara berada di landasan yang betul seiring dengan peluncuran ekonomi madani pada bulan lalu yang ingin melihat satu wahana yang jelas dan komprehensif berkaitan dengan memberi kesejahteraan seluruhnya kepada rakyat Malaysia dan memberi satu ruang yang positif kepada para sektor, terutamanya sektor swasta dan juga pelabur, sama ada dari dalam ataupun luar negara, untuk mencipta dan memacu pertumbuhan ekonomi dan menggalakkan daya inovasi dan memberi pelaburan kepada ekonomi berimpak tinggi dan akhirnya dapat menyediakan gaji yang bermaruah kepada pekerja dan rakyat di negara kita pada ketika ini. Jadi Profesor Emeritus Dr. Zakaria Abdul Rashid, pakar ekonomi, penganalisis ekonomi, bersedia bersama kami pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dan khabar baik. Prof, dengan keputusan pilihan raya yang lepas di peringkat 6 negeri ini, walau apa pun keputusannya, ada yang mendabik dada mereka menang besar, ada yang merasakan ini satu ujian juga kepada kerajaan perpaduan kerana tidak dapat memberikan satu keputusan yang lebih baik walaupun statusnya tiga iaitu 3 negeri di bawah Perikatan Nasional dan 3 negeri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, tetapi apapun kestabilan itu dapat ditunjukkan. Jadi adakah ini satu isyarat yang baik kepada iklim pelaburan dan situasi ekonomi negara ke hadapan? Ya, saya rasa daripada apa yang telah kita lalui dalam pilihan raya negeri 6 negeri itu, walaupun bila mengikuti pilihan raya, kempen-kempen pilihan raya itu, pelbagai isu dibangkitkan dan agak bergejolak jugalah kita mengikutinya. Namun satu perkara yang penting kita perlu terima hakikatnya bahawa rakyat Malaysia sangat-sangat matang dan sangat-sangat berdisiplin walaupun begitu gejolak isu-isu yang dibangkitkan baik dari segi PH ataupun dari segi PN. Namun disiplin yang baik telah ditunjukkan oleh rakyat Malaysia dan saya fikir itulah dia satu petanda positif yang amat baik sekali ditunjukkan bahawa kita rakyat Malaysia adalah rakyat yang matang dalam berpolitik seperti ini. Jadi apabila kita telah selesai pilihan raya negeri itu, maka fokus kita ialah kepada kepada membangunkan negara, ekonomi dan juga rakyatnya. Jadi soal-soal politik itu saya rasa telah habis. Kita dah tahu siapa yang negeri mana yang akan diperintah oleh parti mana. Macam kita tahu yang seperti yang ditunjukkan itu. Jadi kita kena move on. Kita kena move on dan ini isyarat ini saya rasa dibaca juga oleh pelabur-pelabur, itu yang paling penting sekali. Pelabur-pelabur penting bahawa kita adalah sebuah masyarakat yang matang, sebuah masyarakat yang sangat berdisiplin
Dan ini menunjukkan bahawa walau apa pun isu-isu yang dibangkitkan itu, tapi kita fokus kepada membangunkan negara, terutamanya dalam bidang sosial dan bidang politik, bidang ekonomi kita. Jadi adakah ini satu masa yang sesuai bagi pihak kerajaan terus memperkukuhkan, memberi penjelasan, menerangkan sebaik mungkin kepada rakyat dan juga kepada para pelabur berkaitan dengan naratif ekonomi madani dan juga pelan peralihan tenaga negara, dan selepas ini kita akan dengar rancangan rancangan Malaysia ke-12, iaitu bagaimana kita mengkaji di pertengahan jalan dan juga bajet belanjawan untuk 2024 yang akan datang. Adakah ini wajar diperkukuhkan, diperjelaskan sebaik mungkin, dipermudahkan naratif-naratifnya, dan supaya kita boleh buat kerja teruslah. Politik dah selesai, kalau boleh tidak boleh lagi dah dan nak buat kempen-kempen politik, tidak ada lagi pilihan raya negeri yang besar dan juga pilihan raya umum jauh lagi 5 tahun akan datang, Prof. Dan saya rasa itu memang tepat sekali lah. Maknanya kita sudah spend banyak masa dan juga wang ringgit untuk melaksanakan kempen ini untuk mengadakan pilihan raya negeri ini. Dan sekarang ni sebelum sewaktu dalam pilihan raya pun sekali kita telah mengemukakan naratif madani sedemikian. Jadi kita rasanya sudah tidak ada masa lagi. Kita kena terus bergerak ke hadapan. Dan cuma di sini terpulanglah kepada kepimpinan politik, dia ahli-ahli politik sini, dia sama ada di dalam kerajaan ataupun di dalam pembangkang, untuk bergerak bersama ketika ini. Kerana walaupun kerajaan negeri, misalnya katakan negeri Kedah, negeri Terengganu dan negeri Kelantan itu di bawah penguasaan PN, iaitu pembangkang di dalam kerajaan persekutuan, tapi kerajaan negeri, kita mesti ingat bahawa kerajaan negeri, kerajaan persekutuan bukanlah sebuah negara yang berasingan. Dia di bawah satu naungan federal persekutuan. Jadi akhirnya persekutuan dan negeri mesti bekerjasama seiring. Kerana rakyat negeri yang tiga-tiga yang saya sebutkan tadi juga adalah rakyat negeri persekutuan. Ya. Rakyat negara persekutuan, rakyat Malaysia. Jadi kita harus dua-dua pihak harus berganding bahu kali ini untuk memakmurkan yang apa yang itu sebut-sebut tentang apa ni, tentang masalah kesejahteraan rakyat. Dan negeri ni yang kita sebutkan tiga tadi itu adalah antara negeri-negeri yang agak terkebelakang di dalam pembangunan ekonomi. Jadi di sini bagi yang memerintah, PN, tentu sekali komitmennya ada lah. Pasal apa yang dia nak katakan, mereka adalah menteri besar semuanya daripada mereka, daripada PN. Dan juga kerajaan persekutuan pun begitu juga. Dia telah, sebagai saya fikir macam perdana yang membuat Perdana Menteri, bila mengangkat sumpah kepada di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Yeah. Dan itu adalah rakyat Malaysia juga, dan mereka telah berjanji bahawa rakyat-rakyat ketiga negeri itu pun harus di bawah subjeknya juga harus ditingkatkan, kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan. Jadi saya rasa itu kita fahami gitu, kita insaf seperti itu, dan kita bergerak ke hadapan lah. Begitu saja saya rasa. Ya. Cuma dalam perkara ini, dalam kita nak melaksanakan nak mencapai kesejahteraan rakyat-rakyat di negeri-negeri, termasuk negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang tadi itu kan, kita perlukan ekonomi yang cergas. Jadi di sini letaknya pelabur-pelabur tadi. Kerana ekonomi hanya bergerak apabila pelaburan dilakukan. Dan ini kita dapati bahawa kita telah kita telah banyak mundur ke belakang dari segi ini. Maksud saya sini ialah kalau kita lihat dari segi data tentang gross fixed capital formation, iaitu pelaburan
modal tetap, pelaburan kasar modal tetap di dalam Malaysia ini sudah jauh ketinggalan ke belakang. Dan ini menyebabkan bahawa segala teknologi-teknologi terkini tidak dapat meresap masuk dengan baiknya di dalam stok modal kita. Jadi bermakna perlu ada pelaburan yang secara besar-besaran untuk memulihkan balik. Cuma di sini macam mana pelaburan itu nak dilakukan, itu saya rasa terpulang kepada kepimpinan yang ada sekarang lah. Modal yang nak dibawa masuk itu. Sama ada daripada macam tadi yang disebut yang Nazir sebutkan tadi, daripada pemodal-pemodal tadi yang akan masuk membawa modal. Cuma kita mesti ingat bahawa apabila pemodal-pemodal ini masuk, saya tak fikirlah mereka pemodal-pemodal ini, kita mana the rule of the game, bahawa pemodal-pemodal ini bila dia datang, saya tak fikir dia punya primary concern dia untuk nak memakmurkan rakyat Malaysia. Tidak. Primary concern dia ialah dia nak untung. Ya, nilai pulangannya. Nilai pulangan dia. Jadi bagaimana kita bermain permainan itu? Kita di samping kita memberikan dia ruang untuk mendapatkan keuntungan, pada masa yang sama kita punya strategi bagaimana? Strategi kita ialah kita hendakkan teknologi supaya produktiviti kita meningkat, supaya teknologi pengeluaran kita pun meningkat, supaya kemahiran pekerja kita meningkat, supaya gaji pekerja kita meningkat, supaya pendapatan isi rumah kita meningkat, supaya kesejahteraan rakyat meningkat. Yang itu yang kita nak, saya fikir. Jadi macam mana dua-dua tu nak digabungkan. So terpulanglah kepada kerajaan. Ya, dalam melihat keputusan pilihan raya ini dan juga bergerak ke hadapan, pihak penganalisis juga melihat ada beberapa perkara pokok yang wajar diberi tumpuan, iaitu berkaitan dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12, Pelan Induk Perindustrian Baru dan Belanjawan 2024 selain daripada ekonomi madani yang sudah pun dilancarkan dan juga pelan peralihan tenaga. Jadi semuanya itu perlu dirangkumkan dengan baik untuk difahami dan juga dapat menarik perhatian para pelabur, sama ada pelabur asing dan juga pelabur domestik, untuk kita lihat impaknya kepada negara dan juga negeri-negeri yang terlibat. Kalau ketika kempen pilihan raya negeri juga, Perdana Menteri mengumumkan pelaburan baru ataupun pelaburan tambahan Infineon, syarikat semikonduktor terbesar dunia di berpangkalan di Jerman, menambah pelaburan lebih 25 bilion di Kulim High Tech Park, menunjukkan bahawa jika kajian stabil, iklim pelaburan menarik, tidak dapat disangka lagi bahawa mereka akan cepat membuat keputusan dan juga bergerak ke arah pelaburan-pelaburan yang lebih bernilai tinggi. Pandangan Prof? Tentu sekali yang seperti saya katakan tadi, seperti yang kita bincangkan tadi, iaitu kita telah saya fikir dapat membuktikan kepada dunia luar bahawa walau apa pun perbezaan politik di antara parti-parti yang ada di politik yang ada di Malaysia ini, tapi kita adalah sebuah negara yang boleh menangani isu-isu politik ini dengan baik. Kita adalah orang yang menunjukkan tamadun yang baik, bertamadun yang baik. Jadi pelabur suka benda itu kerana dan kemudian juga kita ada mempunyai infrastruktur fizikal yang baik juga dari segi komunikasi, dari segi transport network dan juga dari segi education system kita pun ada yang mengeluarkan pekerja-pekerja yang yang berkemahiran. Cuma soal kemahiran ini menjadi masalah pada kita, bukan kita tidak boleh menghasilkan pekerja berkemahiran. Cuma kita tidak boleh menghasilkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Jadi sebab itu kita punya orang-orang yang kita keluarkan daripada universiti-universiti kita itu berkemahiran. Dan standard educationnya juga adalah standard education yang saya rasa ada terdapat mana-mana dalam dunia ni.
dalam negara-negara maju cumanya keadaan kemahiran kita begini sebab tidak ada pekerjaan yang berkemahiran tinggi yang boleh kita hasilkan. Dan di sinilah letaknya pelaburan tadi. Kalau pelaburan tadi boleh masuk ke Malaysia dan boleh memberikan peluang-peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi, jadi graduan-graduan kita akan boleh dapat pekerjaan dan gaji dapat ditingkatkan dan pendapatan isi rumah pun juga dapat ditingkatkan. Masalah kesejahteraan akan hilang. Masalah kesejahteraan akan hilang. Sebab tu saya katakan tadi, kunci kepada masalah kesejahteraan, masalah kos sara hidup ini yang kita hadapi sekarang ini ialah ekonomi tadi mesti dicerdaskan. Bukan dicerdaskan dengan bilangan FDI yang masuk dengan banyaknya, bukan itu saja, tetapi kualitinya. Kualitinya iaitu FDI yang boleh menjana pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Ini saya cakap dari segi pekerjaan lah. Begitu juga dari segi environment, dari segi persekitaran yang boleh memberikan persekitaran yang baik. Misalnya katakan kita sebut tadi dalam segi penggunaan energy yang renewable energy tadi. Jadi macam mana? Ya Prof, dalam hal ini kita tidak boleh menidakkan bahawa dalam masa yang sama kita mencipta ruang pelaburan yang kondusif. Kalau boleh pelaburan banyak tu penting untuk memberikan satu keyakinan, tetapi ia mencipta lebih banyak pekerjaan yang berkualiti dan juga yang menuntut pekerja berkemahiran. Dari situ pekerja kita akan mendapat gaji yang lebih baik, yang lebih tinggi. Tetapi kita tahu juga Malaysia ni ada isu struktur, isu masalah struktur ekonomi, isu fiskal, isu berkaitan dengan gaji yang tidak dibayar yang sepatutnya dan juga tata kelola kerajaan dalam isu rasuah dan juga isu keterisan. Adakah ini wajar juga diperkuatkan dan political will pemain politik? Sekarang masa dah berpolitiking sudah tamat. Anda perlu menunjukkan sebagai negarawan lah untuk bersiap sedia membuat tindakan-tindakan yang tidak popular tetapi baik untuk ekonomi. Pandangan Prof. Ya, cuma Nazri, apa yang saya maksudkan tadi ialah kita sekarang ni menggabungkan antara isu ekonomi dan juga bukan ekonomi. Jadi isu ekonomi di sini kuncinya ialah kepada peningkatan di dalam pertumbuhan ekonomi ataupun level of GDP kita mesti ditingkatkan. Kalau kita ingat dalam naratif Madani itu, dia nak meletakkan ekonomi kita ke angka yang ke-30 terbesar di dunia, negara yang ke-30 terbesar di dunia. Jadi itu makna dia apa? Bermakna ialah kita mesti meningkatkan GDP ataupun keluaran dalam negara kasar kita. Kita harus meningkatkan. Tapi cuma dalam angka-angka itu saya tak apa jelas sangat. Sepatutnya bukannya dari segi nilai saiz keluaran dalam negara kasar, tapi kita nak melihat kepada keluaran dalam negara kasar per kapita. Dalam keluaran kasar per kapita. Begitu juga kita nakkan kita punya kadar persaingan, ranking persaingan kita, World Competitive Yearbook gitu kan. Sekarang kita nombor 27, kita nak ke nombor 12 kata gitu. Jadi yang ini semua bukannya main-main. Ini kita perlu adakan anjakan paradigma, anjakan secara besar-besaran ataupun katakan reformasi yang berlaku. Jadi dia semuanya adalah tertumpu kepada keluaran dalam negara kasar. Kerana kalau katakan keluaran negara kasar tinggi, GDP kita tinggi, maka masalah dalam fiskal tadi juga boleh kita selesaikan. Kenapa saya katakan demikian? Kerana masalah fiskal sekarang ni ialah kita menghadapi defisit. Dan defisit ini boleh kita atasi dengan akaun kerajaan persekutuan boleh menjana pendapatan cukai yang baik. Bagaimana nak meningkatkan pendapatan cukai yang baik? GDP mesti baik dulu. Maknanya kegiatan-kegiatan ekonomi itu mesti bagus. Ekspor kita rancak, bernilai tinggi. Jadi setiap kali kita keluarkan, setiap kali kita ekspor, setiap kali adanya consumption yang tinggi di dalam negara, semua itu akan boleh kita pungut cukai daripadanya.
macam katakan kalau pendapatan pun dah meningkat, pendapatan isi rumah pun meningkat, kita dah boleh introduce GST kemudian kembali kan. Tapi sekarang ni kekangan-kekangan itu tak dapat dibuat kerana GDP kita. Jadi maknanya fokus kita ialah merancangkan ekonomi dengan menumpukan kepada kegiatan-kegiatan nilai tambah yang tinggi. Ya. Bukannya kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang banyak, tidak. Tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi yang mempunyai impak pembinaan ataupun impak creation of values. Yang itu yang kita nak. Jadi yang itu akhirnya akan boleh mencipta GDP itu ataupun keluaran dalam negara kasar. Pada pandangan Prof lah, dari naratif ekonomi madani, pelan peralihan tenaga yang diperbarui dan akan datang ni pelan perindustrian yang baru dan juga midterm review rancangan Malaysia ke-12, apa yang ingin dilihat, apa yang ingin didengar lebih lanjut lagi pada pandangan Prof? Bagi pandangan saya, itulah saya katakan tadi, kita nak beralih kepada saya terpaksa mengulangi perkara ini lagi. Kita terpaksa beralih kepada kegiatan-kegiatan yang boleh mencipta nilai tambah yang banyak. Nilai tambah yang banyak. Sebab ini dalam permainan ekonomi tu. Kalau kita tidak berbuat demikian, kerana kita di dalam dunia persaingan. Dunia kita juga melibatkan orang lain. Kalau kita tidak berbuat demikian, orang lain akan merebut nilai itu daripada kita. Contohnya saya bagi tahu. Contohnya kalau kita mengekspor sesuatu barang. Kita ekspor komputer lah katakan. Ekspor tu kita katakan nilai dia RM4,000 satu biji komputer katakan. Tetapi nilai yang kita dapat berapa dan nilai yang negara luar pun sama juga masuk invest dengan kita. Jadi kita tak mahu bahawa kita akan dapat yang sikit saja. Walaupun kita sini menyediakan pelbagai insentif, tapi kita dapat sikit, orang lain akan dapat lebih banyak lagi. Tapi dalam strategi pelaburan seperti ini, pelabur-pelabur ini juga adalah mereka ni bijak dan mereka nak pastikan bahawa mereka mendapat pulangan yang tinggi. Kan? Jadi untuk itu kita juga mesti letakkan strategi kita bahawa kita pun nak dapatkan pulangan yang tinggi seperti itu. Jadi maknanya akhirnya kita win-win. Maknanya pelabur pun dapat untung, kita pun dapat untung dari segi objektif ekonomi dan sosial kita dapat kita capai. Ya, gitu. Menarik. Jadi dalam dokumen-dokumen yang apa tadi Nazri kata tadi, review rancangan Malaysia ke-12 ataupun menarik pelabur-pelabur yang baru akan datang ni, ataupun dalam naratif madani, saya rasa fokusnya sepatutnya pada di sini. Cuma pelaksanaan dia saya tak berapa pasti sangat. Sebab perkara ini bukannya perkara baru, dah banyak kali kita ulang-ulang seperti ini. Cuma dari segi pelaksanaannya ialah monitoring tadi. Monitoring plan dah ada, macam mana kita mengukur, macam mana kita memantau sama ada apa yang kita dah rancangkan dalam review rancangan Malaysia ke-12 ataupun dalam naratif madani itu. Benar tak? Kalau kita leka, orang lain ambil. Orang lain sapu lah, senang cakap. Maksudnya kita perlu pemantauan yang serius dan berfokus dan kita sentiasa fluid dan dinamik untuk membuat perubahan jika perlukan. Prof, begitu? Yes, that's right. Mana gitu. Maknanya kita kena sentiasa bersedia sebab sepatutnya perkara-perkara gini apabila kita masuk dalam dunia perancangan seperti ini, kita mesti well equipped. Dari segi bukan saja dari segi peralatan, komputer yang baik, pengiraan yang baik, semua modeling yang baik, tapi kita juga mesti bersedia dari segi manpower, orang-orang yang cukup bersedia untuk melaksanakan perkiraan seperti itu. Menarik. Monitoring seperti itu. Menarik. Terima kasih yang berbagi Prof Emeritus Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, pakar ekonomi dan juga memberikan pandangan dalam hal kita melihat bagaimana kita merancangkan ekonomi pasca Pilihan Raya Negeri yang 6 ini. Terima kasih Prof sekali lagi atas masa yang diberikan. Sekian saja bersama saya Nazrika malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.